Buletin Pagi 3 Disember bersama saya Haji Hussein. Tajuk utama pagi ini, insiden tapak kuil kerajaan kecewa kenyataan fitnah media di India. SPRM buka kertas siasatan rasuah Parlimen Cameron Highlands. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan kecewa dengan kenyataan fitnah oleh pihak tertentu termasuk media di India yang menyifatkan pasukan keselamatan Malaysia bertindak ganas dalam menangani kejadian di kuil Sri Mahamariamman Seafields minggu lalu. Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, tindakan itu boleh memberi imej buruk kepada Malaysia kerana dakwaan itu ternyata tidak berasas. Walaupun mereka menyerahkan memorandum pada pihak wakil kedutaan kita di Chennai, kalau tak silap saya fikir kita harus tolak memorandum itu dan minta Kementerian Luar Negeri membuat bantahan pada pihak berkuasa, bukan terjadi kedutaan India di sini tapi juga di Delhi. Tambah beliau, pihak tertentu di India tidak berhak mencampuri urusan di negara ini dan berbohong mengenai situasi sebenar yang berlaku. Kerajaan Malaysia katanya membantah sekeras-kerasnya kerana tuduhan tersebut akan mengeruhkan lagi keadaan sekiranya rakyat terhasut dengan kenyataan fitnah itu. Tan Sri Muhyiddin ditemui selepas melawat petugas keselamatan di kuil Sri Mahamariamman semalam. Wisma Putra sebelum ini dalam satu kenyataan memaklumkan pihak Konsulat Jeneral Malaysia di Chennai, India menerima satu memorandum daripada Presiden Hindu People's Party Arjun Sam. Memorandum turut menuduh kerajaan Malaysia bersikap berat sebelah dan tidak mengambil tindakan sewajarnya untuk menangani insiden berkenaan. Dalam pada itu, Tan Sri Muhyiddin berkata, polis boleh menyiasat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Senator P. Wetamurti dan Esko Negeri Selangor V. Ganabatirau sekiranya perlu untuk membantu siasatan kerana mengeluarkan kenyataan berbau hasutan dan berunsur perkauman. Kalau dia fikir ada asas-asas, tak kira dia menteri ke ataupun orang biasa, itu terserah pada pihak polis. Saya tak payah keluar arahan pun. Itu kalau polis berpendapat ada asas-asas yang pokok, kita mungkin serah pada pihak dia lah untuk memikirkan apakah wajar tindakan itu dibuat ataupun apa pun dari sudut undang-undang, saya serah pada polis. Tambah beliau, terdapat beberapa undang-undang sedia ada dan pihak polis boleh bertindak mengikut keperluan. Tan Sri Muhyiddin diminta mengulas mengenai kemusykilan sesetengah pihak mengapa masih belum ada tindakan terhadap Wetamurti dan Ganabatirau sedangkan polis telah menahan pengendali laman blog Wan Muhammad Azri Wan Deres atau Papagomo kerana membuat kenyataan berbau perkauman dan hasutan. Macam saya sebutkan tadi, kalau dia fikir ada pihak... Dalam pada itu, anggota bomba Muhammad Adib Muhammad Kasim yang parah dipukul perusuh di hadapan kuil Sri Mahamariamman USJ25 Subang Jaya Selangor kini tidak lagi menggunakan mesin sokongan jantung. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Datuk Muhammad Hamdan Wahid berkata, bagaimanapun Muhammad Adib masih lagi menggunakan mesin sokongan untuk paru-paru. Menurutnya, beliau dimaklumkan oleh pakar kardiotorasik iaitu Datuk Dr. Muhammad Izani Mat Taib bahawa jantung Muhammad Adib sudah berfungsi dengan sendiri. Muhammad Adib katanya tidak lagi memerlukan mesin sokongan untuk jantung namun keadaannya masih lagi dikategorikan sebagai kritikal tetapi stabil. Mengulas siasatan terkini kejadian menimpa Muhammad Adib, Datuk Muhammad Hamdan berkata seramai 8 anggotanya sudah diambil keterangan oleh polis Jumaat lalu. Sabtu lalu, pasukan polis dan bomba melakukan lakonan semula kejadian berkenaan di lokasi kejadian bagi mendapatkan gambaran sebenar kejadian serta bukti untuk melengkapkan siasatan. Sementara itu, tarikh istimewa untuk menyatukan Muhammad Adib dan tunangnya Nurul Najihah semakin hampir dengan tarikh dirancang berbaki kurang 3 minggu lagi. Difahamkan pasangan berasal dari Kedah itu merancang untuk melangsungkan perkahwinan mereka pada 21 Disember ini. Nurul Najihah tidak putus-putus mendoakan tunangnya cepat sembuh untuk melangsungkan hari bahagia mereka menerusi akaun Facebooknya.
Menerusi status dimuat naik itu, Nurul Najiha meminta supaya anggota Unit Bantuan Perkhidmatan Kecemasan EMRS Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia itu kuat dan beliau setia menunggunya. Status berkenaan terus mendapat simpati ahli keluarga dan rakan yang turut memberikan sokongan selain mendoakan Muhammad Adib segera sembuh. Dalam kejadian jam 1 pagi Selasa lalu, Muhammad Adib yang pergi ke lokasi bagi memadam kebakaran kereta di luar kuil Sri Mahamariaman bersama pasukannya dilaporkan cedera parah diserang perusuh. Dia yang duduk di bahagian penumpang hadapan unit EMRS dikatakan ditarik keluar oleh kumpulan perusuh sebelum dipukul. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM membuka kertas siasatan berhubung dakwaan berlakunya rasuah ketika Pilihan Raya Umum ke-14 Mei lalu membabitkan kerusi Parlimen Cameron Highlands. Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi SPRM, Datuk Seri Azam Baki mengesahkan pihaknya sedang menjalankan siasatan mengenai dakwaan berkenaan. Beliau bagaimanapun enggan mengulas lanjut mengenai individu yang disiasat memandangkan siasatan kes itu masih berjalan. Jelasnya, SPRM akan memaklumkan kelak jika ada sebarang perkembangan. Mahkamah Pilihan Raya pada Jumaat lalu mengisytiharkan keputusan Pilihan Raya Kerusi Parlimen Cameron Highlands pada Mei lalu yang memberikan kemenangan kepada calon Barisan Nasional terbatal dan tidak sah. Hakim Datuk Azizah Nawawi dilaporkan membuat keputusan itu selepas mendapati terbukti wujudnya amalan rasuah diketahui dan mendapat keizinan penyandang kerusi itu, Datuk C. Sivaraj. Pada 4 Jun lalu, M. Manogaran memfailkan petisyen bagi memohon pengisytiharan bahawa keputusan PRU 14 bagi Parlimen Cameron Highlands terbatal kerana melanggar Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 atas dakwaan responden merasuah pengundi daripada komuniti orang asli untuk mengundinya. Perancangan penambahan aset baru pertahanan negara di kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah Eskom sedang dikaji mengikut keperluan dan perolehannya kelak mengikut kemampuan ekonomi negara. Menteri Pertahanan Mohamad Sabu berkata, kerajaan sentiasa memberikan komitmen tinggi untuk mengekalkan keamanan dan keselamatan di Sabah. Melihat kepada kemampuan peruntukan keuangan dari masa ke semasa dan sedang dikaji. Beliau diminta mengulas mengenai keperluan menambah aset pertahanan di Eskom termasuk permintaan untuk membina sebuah pangkalan baru helikopter di Lahad Datu serta keperluan menambah pos kawalan tentera di sempadan Sabah dan negara jiran Indonesia selain menggantikan pos kawalan sedia ada yang usang. Beliau sebelum itu menghadiri Majlis Makan Malam Amal Tabung Pahlawan di Tawau Sabah malam tadi. Pada majlis ini, sejumlah RM1,5 juta berjadi kutip untuk didermakan kepada tabung berkenaan. Mohamad Sabu turut menzahirkan ucapan terima kasih atas keprihatinan dan inisiatif masyarakat Tawau untuk menyumbang kepada kebajikan tentera yang selama ini menjaga kedaulatan negara. Jabatan Meteorologi mengeluarkan notis amaran cuaca waspada peringkat kuning bagi Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor berikutan hujan lebat yang dijangka berlaku hari ini. Jabatan itu dalam kenyataan melaporkan kedudukan palung monsun yang merentasi negara dan pengaruh angin timuran dari Lautan Pasifik Barat menyebabkan keadaan cuaca dijangka bertambah lembap terutama di pantai timur Semenanjung. Berikutan keadaan itu, hujan di beberapa tempat secara berterusan dijangka berlaku di seluruh Terengganu. Di Kelantan, kawasan terlibat adalah Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Machang dan Pasir Putih. Manakala di Pahang melibatkan Kuantan, Pekan dan Rompin. Di Johor pula hujan lebat dijangka di Mersing. Berdasarkan makluman daripada Jabatan Pengairan dan Saliran, kesemua sungai utama di Terengganu masih berada pada paras normal. Setakat ini, ketelapan tanah masih berada pada paras normal. Namun, jika berlaku hujan lebat dan berterusan bagi tempoh 2 atau 3 hari lagi, ketelapan tanah akan tepu dan berisiko banjir di kawasan lembah dan bampiran sungai. Pihak Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Terengganu akan terus memantau keadaan semasa dan menasihatkan orang ramai agar berwaspada dengan keadaan cuaca sekarang. Rekahan dinding, bumbung bocor dan tercabut serta saluran najis pecah. Itu permasalahan yang dihadapi kira-kira 60 keluarga di Pangsapuri, Taman Teluk Gadung Indah, Pelabuhan Kelang, Selangor.
yang turut melahirkan kebimbangan ekoran pangsapuri yang mereka duduki mengalami tanah mendap yang semakin teruk sejak 2 tahun lalu. Pangsapuri yang siap dibina kira-kira 17 tahun lalu di atas tanah paya itu kini mengalami pelbagai masalah. Menurut penduduk, mendapan tanah itu juga mewujudkan persekitaran yang tidak selamat kepada mereka sehinggakan ruang kosong akibat tanah mendap itu mengundang haiwan liar dan berbisa seperti biawak dan ular. Tanah turun. Lepas tu dia punya bawah sini semua ada pipe. Semua sudah turun bawah. So toilet punya air semua keluar. Semua dah keluar. So lepas tu nombor 2 anak-anak banyak. Anak-anak. Lepas tu bila hujan kuat, ular lalu belakang lah. Itu ada hutan kan. So dia lalu sana. Dia sudah dekat motor parking ada. Masuk dalam kereta pun ada. Dekat atas rumah pun ada. Pulau sawah. Lepas tu kita sudah banyak kali komplain. Lagi tangga rosak, kaki tu operation pun main turun pun main susah. Jatuh satu kali. Habis lagi tinggal rumah pun tinggal 3, sudah naik pun main susah. Lagi apa-apa dia tengok semua sudah hujan ada mari semua rumah semua basah. Itu pain pun sudah taruh lagi baru sudah taruh semua air sudah penuh lagi sudah taruh kan. Main susah tu. Jelas mereka lagi, perkara itu sudah diajukan kepada pihak pemaju namun tiada maklum balas dan pihak pemaju seolah-olah mengambil sikap lepas tangan. Kebimbangan itu turut mendapat perhatian Pengerusi Jawatan Kuasa Tetap Perumahan dan Kehidupan Bandar Selangor, Haniza Muhammad Talha yang hadir melawat pangsapuri berkenaan semalam. Tindakan segera untuk siasat kerosakan. Kalau maknanya kalau tak selamat, dan pihak berwajib kena declare tak selamat. Jadi penduduk boleh keluar. Dan kita boleh minta sebenarnya pemaju yang membina flat ini untuk bertanggungjawab. Apa kerosakan yang melibatkan struktur dan keselamatan bangunan ini, dia mesti bertanggungjawab sepanjang hayat. Maksudnya selagi bangunan itu ada, dia mesti bertanggungjawab. Tidak ada tempoh kerosakan 2 tahun dan sebagainya, itu tak ada lagi. It does not apply. It applies life. Jadi sebab dia telah mengesahkan bangunan ini selamat. Jadi kalau tiba tak selamat, dia kena bertanggungjawab. Tambahnya, perkara ini akan dibawa ke mesyuarat Exco yang akan datang dan akan menyiasat terlebih dahulu sama ada mendapan berpunca daripada kecacatan struktur ketika pembinaannya atau sebaliknya. Jelas beliau, walaupun sepatutnya bangunan berkenaan diuruskan oleh Badan Pengurusan Bersama, namun apa sahaja yang membabitkan struktur dan keselamatan bangunan adalah tanggungjawab pemaju. Malaysia masih lagi berhadapan risiko jangkitan HIV dan AIDS berikutan tingkah laku berisiko seperti seks bebas masih berlaku dalam kalangan masyarakat. Timbalan Menteri Kesihatan Dr. Lee Boon Chye berkata, tahun lalu sahaja sebanyak 3,347 kes baru dilaporkan dengan majoritinya mereka yang berusia antara 20 hingga 49 tahun. Dr. Lee berkata usaha mencegah dan memberikan rawatan bersesuaian perlu ditingkatkan bagi membendung jangkitan itu secara berkesan. Oleh kerana sekarang 90% jangkitan baru adalah melalui seks. Jadi kita akan beri tumpuan lebih kepada jangkitan seks melalui seks dan akan menggalakkan outreach kepada golongan yang berisiko tinggi supaya mereka dapat saringan HIV dan menerima HIV treatment. Beliau berkata demikian ketika melancarkan sambutan Hari AIDS Sedunia 2018 peringkat kebangsaan di Johor Bahru semalam. Tambah beliau, dalam usaha mencapai matlamat mengakhiri AIDS pada tahun 2030, kementeriannya berharap dapat mengurangkan jangkitan baru HIV agar tidak melebihi 900 kes pada tahun 2030. Pihaknya juga mahu memastikan sekurang-kurangnya 95% mereka yang hidup dengan HIV mengetahui status mereka selain menerima rawatan antiretroviral ARV dan memiliki kualiti kehidupan yang baik. Rawatan ARV yang berkesan akan menurunkan jumlah virus dalam badan dan seterusnya terbukti mengurangkan kematian akibat HIV dan AIDS selain dapat mengurangkan transmisi jangkitan HIV secara seksual sebanyak 97%.
Dalam pada itu, pihaknya turut menyokong usaha diambil Majlis AIDS Malaysia dalam memastikan pengidap HIV dan AIDS yang bekerja dan telah mendapat rawatan tidak didiskriminasikan oleh rakan sekerja. Buat masa ini, terdapat lebih 72,400 pengidap HIV di seluruh negara.